أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, kamu bolehlah bertahallul, yakni membebaskan daripada perkara ihram. Sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan yang mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, ia boleh melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah amat berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Setelah dalam ayat-ayat yang terdahulu disebut berkenaan dengan hukum berpuasa, kutiba alaikumusiyam, dan disebut hukum berkait dengan perang, tidak boleh melampaui batas. Dalam ayat yang dibaca ini menyatakan hukum haji dan hukum umrah. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama berkenaan dengan umrah. Adapun haji adalah rukun Islam dengan nas Quran. Sepakat para ulama mengatakan ia adalah rukun Islam yang wajib. Adapun umrah terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Ada mengatakan umrah juga wajib macam haji. Ada ulama mengatakan umrah sunat, tidak wajib. Umrah tidak wajib, sunat saja. Yang wajib haji saja. Terdapat kekhilafan ulama. Ada kata umrah ni sunat, ada kata umrah wajib macam haji juga. Ini khilaf. Tetapi mereka bersepakat bila seseorang itu sudah melakukan kerja umrah, maka tak boleh batal tengah jalan. Wajib dia menyempurnakannya. Ini tak ada khilaf kan ulama dalam perkara ini. Ayat ini berkait dengan beberapa perkara. Yang pertama, haji dan umrah. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan kerana adat macam orang jahiliah zaman dulu. Bukan kerana berhala macam orang jahiliah zaman dahulu. Bukan kerana melancung. Boleh jadi kerana melancung pergi haji dan umrah ini. Itu tak kena. Kerana menunaikan rukun Islam. Menunaikan perintah Allah
dengan hati yang ikhlas, hendaklah sempurnakan. Fa in uhsirtum, jika sekiranya kamu dikepung dalam masalah umrah tadi. Ada mengatakan umrah ni sunat kerana Nabi mengerjakan haji wada, dan umrah Nabi mengerjakan beberapa kali, iaitulah pada masa ditahan dalam peristiwa Hudaybiyah, Nabi buat haji, buat umrah. Pada masa Fathu Makkah, Nabi buat umrah. Pada masa haji wada, Nabi juga buat umrah campur dengan haji. Ada ulama mengatakan demikian. Ada kata buat sekaligus dengan haji, ada kata buat berasingan. Dan semua umrah yang Nabi buat itu, dia buat dalam bulan Zulqa'dah. Nabi buat umrah dalam bulan Zulqa'dah. Kebetulan berlaku begitu, bulan Zulqa'dah. Adapun masyhur kalangan orang Islam buat umrah bulan Ramadan. Berkenaan dengan hadis umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Buat umrah bulan Ramadan sama dengan buat haji bersama aku, kata Nabi. Kelebihan buat umrah bulan Ramadan sama dengan mengerjakan haji. Ulama mengajarkan hadis ini berkait dengan satu hadis. Apabila Ummu Hani radhiyallahu anha, salah seorang mak saudara Nabi ataupun keluarga yang dekat dengan Nabi, Ummu Hani, nak ikut Nabi mengerjakan haji. Kebetulan dia dalam keadaan tidak suci, keadaan tak mengizinkan dia buat haji. Nabi kata, cukuplah membuat umrah pada bulan Ramadan. Kebetulan dia sudah umrah bulan Ramadan, dia pada situ. Nabi kata, Ummu Hani, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Wahai Ummu Hani, mau buat umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji bersama dengan aku. Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan hadis ini fadilah untuk Ummu Hani sahaja, bukan untuk orang lain. Ada pun orang lain buat umrah bulan apa-apa pun sama saja. Ada ulama mengatakan buat haji, buat umrah bulan Ramadan sama kelebihan dengan haji. Hadis ini umum, bukan Ummu Hani sahaja. Ini khilaf ulama dalam masalah ini. Itu tak perlu kita balah masalah ini, kerana tidak ada suatu benda yang soleh. Ulama berijtihad dalam masalah ini. Fa in uhsirtum famastaysara minal had. Jika sekiranya kamu ditahan daripada mengerjakan haji, hendaklah membayar fidyah, membayar had, apa yang mudah pada kamu. Ini berlaku bila Nabi mendapat mimpi bahawa dia masuk Mekah dalam keadaan aman. Dah lama nak masuk Mekah. Maka Nabi suruh sahabat-sahabat dia bersedia untuk pergi Mekah buat umrah, dan beritahu nak buat umrah. Maka ramailah yang ikut Nabi. 1,000 ataupun 1,000 lebih sikit ikut Nabi, termasuk orang Badui. Tak dibenarkan membawa senjata untuk berperang. Dibenarkan senjata kecil saja, selit di pinggang saja. Senjata adat dibawa oleh orang Arab untuk teman berjalan, bukan untuk berperang. Datangnya untuk mengerjakan umrah, ziarah Mekah menjadi adat pada orang Arab. Tak boleh dilarang siapa masuk ke Mekah. Bila Nabi sahabat-sahabatnya nak masuk ke Mekah dan sudah memakai pakaian ihram, tiba-tiba orang-orang musyrikin Mekah menganggap ini akan memberi satu kemenangan politik pada Nabi, menundukkan kelemahan pada kita. Kita mesti halang dia, sekat dia, jangan dia masuk Mekah ini. Lalu mereka menghantar bala tentera dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam lagi masa itu. Penglimanya Khalid bin Walid dan orang lain lagi dengan bala tentera menghalang Nabi masuk Mekah. Nabi berhenti di Hudaybiyah, berhenti di situ. Dan Nabi menghantar Sayyidina Uthman untuk berunding. Untuk berunding mengizinkan mereka masuk Mekah. Bila hantar Sayyidina Uthman, sudah memberi isyarat bukan nak berperang. Ini nak berunding, nak bernamai,
Sayyidina Osman ni orang yang lembut. Bukan panglima perang, orang yang lembut. Nak berunding lah itu. Tiba-tiba Sayyidina Osman sudah ditahan. Sudah ditahan, tak balik-balik. Lalu mereka bimbang tentang keselamatan Sayyidina Osman. Lalu mereka berbai'ah. Dikenali dengan bai'atul Ridwan. Bai'ah yang terkenal. Mereka yang bersama itu berbai'ah dengan Nabi untuk masuk Mekah dengan perang. Walaupun dengan senjata yang ada itu, tidak akan berundur sama ada mati atau menang. Mereka berbai'ah. Lalu sahabat-sahabat berbai'ah dengan Nabi. Allah Ta'ala sebut, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala menerima bai'ah itu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala menyebut radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha pada mereka yang berbai'ah. Ini istimewa mereka yang ada pada masa itu. Mendapat permanen Allah radhiyallahu anhum. Dengan sebab itu mereka yang hadir dalam bai'atul Ridwan tak boleh ditolak walaupun mereka mengerjakan maksiat, dosa macam-macam. Tak boleh dikutuk. Mereka mendapat hadiah istimewa daripada Allah. Macam mereka yang hadir dalam ahli Badar ada keistimewaan, mereka yang ada dalam bai'atul Ridwan juga ada keistimewaannya dengan ayat Quran. Bila mereka mendapat maklumat Nabi dan sahabat-sahabatnya nak berperang, dan Nabi masukkan Sayyidina Uthman yang ditawan itu dalam bai'atul Ridwan, walaupun Uthman tak ada, Uthman termasuk dalam ayat ini. Tegah Nabi kata begitu. Lalu mereka menghantar utusan berunding. Diketuai oleh Suhail bin Amr, seorang pemimpin pegah yang terkenal dengan diplomasi, dengan kepintaran dan kebijaksanaannya. Suhail bin Amr ni pergi berunding dan bersedia untuk berdamai dengan syarat-syarat perdamaian. Lalu diminta tulis surat perdamaian itu. Sayyidina Ali yang jadi jurutulis. Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Ali. Kata Suhail, kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Buat pasal dah. Buat pasal. Kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim ni. Tulis Bismikallahumma. Tulis itu saja. Nabi kata Ali, tulis Bismikallahumma. Tulis. Ali tulis Bismikallahumma. Inilah perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, aku tak setuju tulis Muhammad Rasulullah, kerana kami tak terima kamu ni Rasulullah. Tulislah Adam bin ayahmu Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali dah tulis dah Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali kata, padam Ali, padam. Sayyidina Ali tak mahu padam. Tak mahu padam. Sayyidina Ali kerah tak mahu padam. Nabi tanya dekat mana mu tulis tu? Saya tunjuk tulis sini. Nabi padam dengan tangan dia sendiri. Padam. Dan Ali pun tulis Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Jadi sahabat-sahabat yang ada ni dah naik geram ni. Nabi ikut sesa ikut. Antaranya ialah kamu tak dibenarkan buat umrah pada tahun ini. Ihram dah pakai dah. Umrah tak boleh tahun ni, kena buat tahun depan. Sengaja nak main-main. Kena mari tahun depan nak buat umrah. Tahun ni tak dibenarkan. Nabi kata, tulis Ali, tak dibenarkan umrah tahun ni, kita buat umrah tahun depan. Mana-mana orang-orang Islam beriman di Mekah yang pergi ke Madinah, hendaklah dia hantar balik. Mana-mana orang Madinah yang lari ke Mekah, tak dia hantar balik. Macam mana ni? Orang kita pergi berhijrah balik ke Madinah, kena hantar balik ke dia. Orang Islam lari ke Mekah, tak dia hantar balik. Nabi kata tulis, Ali tulis. Maka tulislah. Kemudian beberapa ayat lagi. Mana-mana pihak boleh bernaung dengan Muhammad, boleh bernaung dengan Quraisy. Boleh bernaung dengan dua-dua belah pihak. Nak belah mana boleh belaka. Mana-mana kabilah. Ditulis. Bila siapa perangkat tak dibenarkan masuk umrah, macam mana nak buat? Adakah nak cabut pakaian ihram begitu saja? Maka Allah menurunkan ayat fa in uhsirtum famastaysara minal hadi.
Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Di sini sama ada umrah sunat atau dikatakan wajib. Bila sudah pakai ihram tak boleh buang begitu saja. Ini ittifaq ijma' ulama mengatakan mereka. Termasuk mereka yang mengatakan umrah itu sunat pun bila sudah pakai umrah tak boleh hundur lagi. Ini bersepakat dalam masalah ini. Macam mana nak buat? Pamastaysara minal hadi. Hendaklah dibayar dam. Menyembelih apa yang mudah binatang yang ada. Kemudian cukur kepala. Baru dah boleh buang pakai ihram. Lalu Nabi belum mengarahkan apa-apa. Sayyidina Umar dah mari, wahai Rasulullah, mengapalah perjanjian macam ni? Tidakkah kita benar? Ya, kita benar. Kita betul? Ya, kita betul. Mereka salah? Mereka salah. Mereka batil. Dah mengapa begini? Kata Nabi, aku tahulah. Aku Rasulullah. Allah tidak mensia-siakan aku. Sayyidina Umar kata ini perjanjian yang menghinakan kita, melemahkan kita. Sayyidina Umar jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar, mau dengar perjanjian tu? Dengarlah. Dah macam mana? Tidakkah ini perjanjian yang melemah? Dia Rasul, kata Abu Bakar. Ini kematangan Sayyidina Abu Bakar. Dia Rasul, dia tahu. Kita terimalah, dia tahu. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan dia. Ada benda yang kita tak faham, benda yang kita tak reti. Kita kena ikutlah. Dia pemimpin kita. Dia tahu kita tak reti, kita tak faham. Ada tempat yang kita bodoh, dia cerdik pada kita. Kalau sebut bodoh, marah. Tak boleh. Sayyidina Abu Bakar dah kata begitu. Dia berkata ada tempat yang Nabi tahu, kita tak tahu. Suruh dia lah. Di sini, bila berlaku peristiwa ini, barulah orang nampak yang tersirat. Yang tersirat ialah mewujudkan suasana perdamaian. Suasana keamanan, suasana yang tidak tegang. Kemudian orang-orang Islam yang pergi ke Madinah hantar balik. Hantar balik, dia balik Mekah balik, dia berdakwah di Mekah balik. Tak boleh kacau. Tak boleh ganggu. Memperkembangkan agama Islam di Mekah. Mempertahankan Islam di Mekah. Tak boleh kacau dalam masa perdamaian ini. Kemudian orang Madinah hak murtad lari ke Mekah. Biar larilah murtad. Buat benda di Madinah, buat nyusah je. Ini meringankan bebanan negara Madinah itu. Hampir biar dia pergi. Kemudian mereka menerima perjanjian. Mereka tak tahu di sebalik perjanjian ini bermakna mereka telah mengiktiraf Madinah adalah sebuah kerajaan. Madinah adalah sebuah negara, tak boleh buat main-main. Kalau bukan sebuah kerajaan, bagaimana mereka buat perjanjian? Bila mereka buat perjanjian dari segi politik, menandakan Nabi adalah seorang ahli politik yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, menandakan bahawa mereka telah mengiktiraf Madinah sebuah negara yang sah. Yang sah. Berlakunya perdamaian. Berlaku perdamaian menyebabkan orang masuk Islam lipat kali ganda. Orang tak takut nak masuk Islam. Tidak ada tekanan. Bila tak ada tekanan, orang berani ramai masuk Islam. Kerana orang nampak Islam ni baik, menyebabkan orang banyak masuk Islam. Ini berlaku begitu. Ini hikmah daripada perjalanan Nabiyyah yang orang tak tahu, orang tak nampak, Nabi nampak. Kemudian Nabi, sahabat tak mau buat. Allah Ta'ala perintah suruh sembelih, suruh gunting rambut. Wak tak tahu mereka. Wak tak tahu. Tak marah Nabi, nambah marah orang kafir. Tetap sayang pada Nabi, menunjuk protes pada orang kafir yang wak hina ke Nabi. Lalu Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin, giliran dia ikut Nabi masa itu, Ummu Salamah menunjukkan kebijaksanaan, kematangan seorang sahabiah, seorang muslimat. Kata Ummu Salamah, Rasulullah buatlah sesuatu di korang. Rasulullah buat. Nabi pun keluar daripada khaimah. Nabi pun sembelih unta. Dia ada unta banyak. Seekor unta untuk 7 orang. Seekor unta untuk 7 orang. Nabi sembelih unta. Nabi cukup kepala. Bila Nabi buat, orang pakat buat belakang ikut. Maksudnya ikut. Tak cakap pakai buat. Dalam keadaan marah tu buat belakang masing-masing.
Sembelih unta ada yang cukur, ada yang guting. Boleh cukur, ada boleh guting, boleh belaka. Nabi kata rahimallahul muhalliqin. Nabi kata Allah Taala rahmat pada mereka yang cukur kepala. Sahabat al-muqassirin ya Rasulullah, orang guting macam mana? Rahimallahul muhalliqin. Allah beri rahmat pada mereka yang cukur kepala. Nabi kata al-muhalliqin ya Rasulullah, rahimallahul muhalliqin. Baru Nabi sebut rahmat pada orang yang menggunting, menunjukkan bahawa cukur masa tahallul lebih afdal daripada gunting. Ini hadis ni menunjukkan begitu. Ini pengajaran yang kita ambil daripada hadis ni. Maka Nabi pun pergilah buat umrah tak depan, tak jadi masalah. Menangguhkan umrah kerana untuk mencapai kemenangan politik. Ini sangat penting. Kemenangan politik dulu yang kita nak sekarang. Umrah boleh ditangguh. Di sini wajib mudayyak dan wajib muwassa' dalam Islam. Wajib mudayyak, wajib yang kita buat dengan segera dulu. Yang muwassa' yang boleh ditangguhkan dulu. Tak jadi salah tangguh. Kalulah umrah tu wajib, kalau umrah tu sunat, sunatlah. Ini yang muwassa', yang diluaskan masanya. Maka Nabi buat umrah pada tahun hadapan. Tak berapa lama kita akan baca dalam sirah. Puak-puak kafir ni tak tahan dengan perjanjian. Langgar perjanjian menyebabkan sebab kepada Fathu Makkah. Wallahu alam. Kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama ayat minggu lepas. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hajju mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Tilka 'asharatun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, kamu bolehlah bertahallul. Yakni buang pakaian ihram dengan bertahallul. Diajar cara tahallul. Serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Caranya ialah sembelih binatang. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum batang dam itu, binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Cukur ni kena lepas sembelih dulu, baru cukur atau gunting. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih binatang. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, ia boleh melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup. Sempurna hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah amat berat balasan seksanya lagi terhadap orang yang melanggar perintahnya. Minggu lepas kita baca berkenaan dengan sebab turun ayat ini, berkenaan dengan hisar. Apabila orang-orang kafir menghalang Nabi masuk Mekah dan buat perjanjian Hudaybiyah, tak jadi berperang, dan Nabi diminta
tak boleh masuk Mekah tahun ni, masuk tahun depan. Berlakulah hisar, sekatan. Di sini terdapat hukum haji dan umrah. Haji adalah rukun Islam. Tak ada khilaf kalangan ulama. Adapun umrah, terdapat kekhilafan kalangan ulama. Ada ulama mengatakan umrah juga adalah wajib. Ada ulama mengatakan umrah sunat sahaja, tidak wajib. Ini khilaf ulama. Setelah memakai pakaian ihram, menunggu ayat ini, hendaklah tidak boleh membuang sewenang-wenang. Tak boleh berhenti. Walaupun umrah yang dikatakan sunat itu, bila sudah pakai ihram, tidak boleh lagi. Mesti dia menyempurnakan umrahnya. Ini tak ada khilaf di kalangan ulama. Kecuali apabila terhalang. Sebab turun ayat ini ialah dihalang oleh musuh. Mengikut jumhur ulama, yakni kebanyakan ulama mazhab, Quran adalah petunjuk kepada semua perkara. Tak bergantung dengan sebab itu saja turun ayat ini. Kerana ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Maka hukuman terhalang haji ini bukan sahaja kerana berperang, termasuk kerana sakit. Zaman sekarang tak dapat visa tak sah, ihram sudah pakai, dihalang begitu. Ini termasuk hukum ini. Tak boleh dibuang pakaian ihram sewenang-wenang, mesti melakukan had, melakukan perintah dam sebagaimana yang disebut dalam ayat ini. Setengah ulama mengatakan ini berkait dengan perang saja, tak masuk sakit, tak masuk lain. Kerana sebab turun ayat ini perang, maka perang dihalang oleh perang saja, dihalang oleh lain tak masuk. Ini mazhab az-zahiriyah yang berpegang dengan sahih ayat Quran. Pendapat yang paling kuat ialah bila dihalang daripada masuk Mekah, termasuklah terhalang oleh sakit, uzur, tak boleh nak pergi dah, pakaian ihram sudah pakai, famastaysara minal had, hendaklah dikemukakan apa yang mudah daripada al-hadi, binatang yang dia sembelih. Unta untuk 7 orang, kambing untuk seorang. Unta dan lembu untuk 7 orang, kambing untuk seorang. Diriwayatkan bahawa Nabi menyembelihkan 70 ekor unta untuk sahabat-sahabat dia dalam masa Hudaybiyah ni. Jadi kelah 70 ekor lebih, dikatakan 1000 lebih para sahabat, mungkin campur dengan lain-lain lagi. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan jangan kamu menyukur rambut kamu malaikat setelah binatang sembelih sampai ke tempatnya. Bila binatang sembelih sampai ke tempatnya, barulah kamu cukur rambut kamu. Allah Ta'ala suruh begitu. Seperti disebut dalam hadis, sahabat-sahabat sangat berat untuk buat. Ummu Salamah kata Rasulullah buat, jangan berdiri korang. Sahabat-sahabat ni nak marah dengan perjanjian Hudaybiyah ni, nak marah ke kafir, bukan marah ke Nabi, mengaju, nak marah. Ummu Salamah kata Rasulullah buat, Nabi pun cukur kepala dia, sembelih. Sahabat-sahabat pun ada yang cukur, ada yang gunting. Lalu Nabi kata rahimallahul muhalliqin, Allah Ta'ala beri rahmat pada mereka yang bercukur. Sahabat al-muqassirin, ya Rasulullah, orang gunting macam mana? Rahimallahul muhalliqin, Allah Ta'ala beri rahmat pada yang bercukur. Al-muqassirin, ya Rasulullah, orang yang bergunting macam mana? Rahimallahul muhalliqin, Allah beri rahmat pada orang yang bercukur. Al-muhalliqin, ya Rasulullah, rahimallahul muhalliqin, Allah beri rahmat juga pada mereka yang bergunting. Sama-sama dapat rahmat. Setelah ulangnya 3 kali pada yang bercukur, baru sebut pada yang bergunting. Di sini afdal bertahalul itu dengan bercukur daripada bergunting, kerana Nabi sebut rahimallahul muhalliqin sebanyak 3 kali.
Faman kana minkum maridan aw bihi adan fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Barang siapa yang mengerjakan ibadat ihram, haji dan umrah, lalu dia mengalami kesakitan, sebab turun ayat ini kena Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dia pakai ihram, dia duduk depan Nabi, gutu ngayak dai dia, garu pada dia, gutu ngayak, kata Nabi kata mau cukurlah palamu tu. Dengan dua gutu tu, dia dalam gutu tu, Allah Ta'ala izin, Allah menurunkan ayat yang dibaca ini, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih. Barang siapa yang dalam keadaan ihram lalu sakit dengan sebab gutu, dengan sebab apa ni, tak tahan, kurak ke apa ni, maka dibenarkan dia mencukur, membuang rambutnya dan bayar fidyah. Bayar fidyah dengan puasa ataupun sedekah. Atau sedekah. Puasa, sedekah, bayar fidyah. Daripada menggugurkan kepala dengan sebab uzur itu. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hajj. Apabila berlakunya setelah aman, barang siapa yang bertamattu', ini haji tamattu', sama ada iaitulah mengerjakan umrah sebelum haji, buat umrah dulu, lepas tu tunggu buat haji pula. Dia tamattu'. Ataupun haji qiran, dia capur haji dengan umrah sekali, capur dua-dua, maka hendaklah dia membayar dam, iaitulah pamastaysara minal had, sekadar yang mudah daripada binatang yang boleh disembelihkan. Sama ada unta untuk 7 orang, biri-biri, kambing, kibas. Yang lebih afdalnya kibas. Kibas ni biri lah. Orang Melayu, orang Arab kata kibas, orang Melayu kata biri. Ada pula biri lain, kibas lain. Biri ekor kembang, kibas ekor kucuk, hak tula lah. Orang Arab kata kibas, orang Melayu kata biri. Dok Mekah lain, kibas lain, duduk balah persabak tu. Duduk balah, hak mana hak Mekah lain. Memang lembu Mekah lain, lembu sini ada lain sikit-sikit, lembu juga. Kita kena sedar. Kambing hukumnya sama dengan biri juga. Tapi lebih afdal kibas, biri daripada kambing. Orang Melayu lebih afdal kambing. Sebab dah lalu tengok bulu biri tu, dia tengok bulu. Ini orang Melayu. Orang ni fahaman dia begitu. Faman lam yajid, barang siapa yang tak mampu nak sembelih binatang ternakan, dia buat haji tamattu'. Ini terdapat kerana ulama, adakah Nabi buat haji qiran atau haji tamattu'? Terdapat khilaf. Disebut dalam hadis Nabi buat haji qiran, ada kata Nabi buat haji tamattu'. Kerana dalam sejarahnya Nabi mengerjakan umrah sebanyak 6 kali. Nabi buat umrah 6 kali je. Yang pertama umratul qadha pada bulan Zulqa'dah. Yang pertama umrah mengqadhakan, iaitulah bulan Zulhijjah. Dia pergi, dia halang Hudaybiyah, kemudian tahun berikutnya dia buat umrah. Dia buat umrah sekali je. Yang kedua umratul ja'ranah. Umrah ja'ranah, iaitulah Nabi masuk masa Fathu Makkah. Nabi pergi Ja'ranah di tanah halal dan kemudian buat umrah. Kemudian umrah pada masa dia mengerjakan hajinya. Dia mengerjakan hajinya. Pada masa dia buat haji, dia buat umrah. Ada ulama mengatakan demikian. Itu Nabi buat haji. Jadi Nabi buat umrah. Nabi buat umrah sekali je. Dia pergi sekali buat umrah, lepas tu dah buat umrah lagi. Nabi daklah tubik buat umrah pula, buat umrah pula. Atau dak. Tapi dah buat begitu sekali je. Sebab itu ulama mengatakan dia buat umrah sekali, dia buat umrah, dia pergi sekali buat umrah sekali. Dia dak pergi tubik masuk tubik. Buat umrah sekali. Kerana di sana ada hadis mengatakan barang siapa yang semayang di Masjid Haram menyamai 100,000 semayang di masjid yang lain. Kalau semayang di Madinah 1,000 semayang di masjid yang lain.
Semayang di Masjid Aqsa 500 semayang di masjid yang lain. Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Semayang Masjid Mekah 100,000 masjid yang lain. Ada orang tu dia buat umrah, dia duduk semayang berjemaah, duduk kerja ke umrah tu, dia tinggal semayang 100,000. Nabi kata lebih afdal daripada semayang masjid yang lain. Duduk besar ke umrah berada semayang. Dah apa ikut pandai lah. Dah rasa rajin sangat lagi lah buat. Jadi sepatutnya mengejar untuk semayang di Masjidil Haram. Ini lebih diutamakan. Kerana semayang di Masjidil Haram itu menyamai 100,000 semayang di masjid yang lain. Ini pergi buat umrah, sayang-sayang balik dari semayang masjid. Lepas hak kelebihan semayang di Masjidil Haram. Yang Nabi sebut 100,000 semayang di masjid yang lain. Allah Ta'ala menyebut lagi, barang siapa yang mengerjakan umrah bersama dengan haji ataupun sebelum haji, hendaklah menyembelih binatang dam. Paman lam yajid, barang siapa yang tak dapat, fasyamu salasati ayyamin fil haji, dia berpuasa 3 hari pada masa haji, iaitulah sebelum hari yang ke-9. Hari 9, 10 tu tak boleh. Dia puasa 3 hari di Mekah. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari bila balik ke negeri dia. 7 hari balik ke negeri, 3 hari puasa di Mekah. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram, itu untuk mereka yang bukan penduduk Mekah, penduduk Masjidil Haram. Jadi 3 hari puasa di Mekah dan 7 hari puasa di rumah, di masjid. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah Allah itu sangat keras balasannya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Maksudnya, masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidaklah boleh menyetubuhi isteri, dan tidak boleh berbuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar. Dalam masa mengerjakan ibadat haji, dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya. Ayat yang dibaca ini khusus berkait dengan ibadat haji, salah satu rukun Islam. Ibadat yang terkandung di dalamnya ruh, jasad dan harta benda, yang mempunyai fadilah yang sangat besar. Kerana belanjanya dan tenaganya, kesusahannya, fadilahnya besar. Kalau dapat menyempurnakan dengan rukun, syarat dan adat-adatnya, disebut haji yang mabrur. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang berkebajikan, yang ditunaikan dengan sempurna, tidak ada balasannya melainkan syurga. Tetapi terlalu banyak ujian-ujiannya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang diketahui. Dikenali dengan bulan haji, iaitulah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah,
dan 10 hari bulan Zulhijjah. Itu dikenali bulan haji di sisi kebanyakan ulama. Dan ada ulama mengatakan sehingga akhir bulan Zulhijjah. Itu kawasan dikenali bulan haji di sisi setengah ulama mengatakan begitu. Dikenali dengan miqat zamani, iaitulah waktu sempadan masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama. Adakah berihram haji mesti masuk bulan haji atau boleh sebelum masuk bulan haji? Mengikut pendapat mazhab Malik, Imam Malik, mazhab Abi Hanifah, Ahmad bin Hanbal, mazhab Ishaq bin Rahawai, mazhab Ibrahim An-Nakhai, mazhab Al-Thawri, mazhab Al-Lith bin Sa'ad, dan beberapa orang lagi. Mazhab dalam Islam itu bukan 4 mazhab je, banyak mazhab. Ada mazhab para sahabat, ada mazhab para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kita hanya tahu Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Sebenarnya berpuluh-puluh ulama yang mujtahid di dalam Islam ini. Ada ulama-ulama tabi'in, ulama para sahabat dan tabi'in. Pandangan-pandangan mereka diriwayatkan secara berselera. Tidak ada kitab yang dibukukan. Berselera. Dengan sebab itu, pandangan tak dikumpul. Yang terkumpulnya 4 mazhab yang terkenal. Itu yang terkumpul. Di sana ada mazhab-mazhab yang lain yang disebut namanya. Di sisi mazhab Imam Malik, Abi Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Ibrahim An-Nakhai, Al-Thawri, Al-Lith bin Sa'ad mengatakan bahawa boleh memakai ihram sebelum bulan haji. Belum haji nak pakai ihram dah. Bulan Muharram nak bahang ihram dah. Nak pakai ihram lama. Tak menjadi masalah. Ini sisi pandangan-pandangan mereka. Adapun Imam Syafi'i berpendapat mestilah masuk waktu haji baru boleh pakai ihram haji. Iaitulah bila masuk bulan Syawal. Kalau tak masuk bulan Syawal, maka ihramnya tidak sah. Ihramnya tidak sah. Ini sisi mazhab Syafi'i. Ini termasuk kekhilafan di kalangan para ulama. Syafi'i kata mesti masuk bulan haji. Iaitulah bulan Syawal. Mesti begitu. Walaupun mereka bersepakat bahawa bulan haji itu ialah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu sepakat. Tetapi masalah nak ihram bila? Awal lagi boleh ataupun tidak. Itu sahaja yang khilaf kalangan ulama. Memanglah bila pakai ihram susahlah, tak boleh. Rambut tak boleh gugur, apa tak boleh kuku, nak kata macam-macam. Menjadi satu kesulitan. Suatulah pendapat Syafi'i, pendapat yang lebih ringan daripada pendapat mazhab yang lain. Faman farada fihinna al-hajj, maka sesiapa yang memperdukan dirinya dan menunaikan haji, sebaik saja dia pakai ihram, dia niat haji, fala rafatha, tidak boleh lagi melakukan perkara yang lucah. Yang lucah, bersetubuh dengan isteri, bergurau dengan isteri, bercakap perkara yang lucah yang berkait persetubuhan, mencarut tidak boleh lagi. Ini membatalkan pahala haji. Ini haji mabrur, bukan senang. Bukan senang, bukan mudah haji mabrur ini. Kena jaga cakap-cakap. Fala rafata, tidak boleh bercakap lucah, wala fusuqa, dan tidak boleh melakukan perkara yang fasik. Sama ada membunuh binatang dalam masa ihram, mengumpat, bercakap yang bukan-bukan, kena jaga lidah. Sebaik saja memakai ihram. Wala jidala, dan tidak boleh berbalah. Ini sangat payah. Kerana kita akan bertemu dengan manusia yang berbagai-bagai perangai. Yang kasar, yang tak ada adab, yang tak ada akhlak. Kita semayang, dia lakuh kepala. Pulah kepala kita, tepuh. Macam-macam. Ini ujian dalam masa haji. Maka tidak boleh lucah, tidak boleh fasik, tidak boleh berbalah.
betul-betul menahan kesabaran dalam masa haji. Bukan mudah nak dapat haji mabrur ni. Bukan mudah. Kena jaga. Quran sebut begitu. Wala jidala, dan tidak boleh berbantah. Fil hajj, dalam masa menunjukkan haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa-apa yang kamu buat daripada amal yang baik itu diketahui oleh Allah. Allah Ta'ala tahu. Diketahui oleh Allah. Walaupun dalam keadaanmu sujud, orang tak tahu, orang lakah kepala, mu cekik kaki orang. Nak marah. Kurang pahala sikit. Orang tak tahu, kita je. Kita dengan Tuhan je. Tapi Allah Ta'ala tahu. Ini bukan mudah untuk mendapat haji yang mabrur ini. Orang yang betul-betul ada ketahanan diri, ketahanan jiwa. Kadang-kadang, celaka ni. Tubik. Tubik macam-macam. Perkataan-perkataan. Ini semua boleh mengurangkan pahala haji itu. Tidak boleh, kerana kita menghadapi suasana yang begitu rupa. Jadi haji ini betul-betul mencabar. Wa ma tafa'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa yang kamu buat dia kebaikan diketahui Allah. Wa tazawwadu, dan carilah bekalan. Carilah bekalan dengan secukup-cukupnya. Bekalan yang sebaik-baiknya. Bekalan makanan seumpamanya yang secukupnya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan bertakwa kepada Allah. Bekalan untuk akhirat yang paling baik sekali. Harta yang halal. Harta yang ada keberkatan. Yang diizin oleh Allah Ta'ala. Bukan harta yang tidak halal. Bukan harta yang menipu. Ini sudahlah buat ibadat haji tipu orang pula. Lagi celaka. Boleh pitih banyak, tipu. Celakalah. Jangan dia ingat senang dapat pitih tu, celaka dia. Celaka dunia dan celaka di akhirat. Tipu. Dalam ibadat pun buat tipu juga. Ini melakukan perkara yang haram. Dan sebab itu Tuhan kata, wa tazawwadu, carilah bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Dalam mengurus ibadah haji umrah tipu orang. Ini di mana letak iman dia, kepercayaan pada Allah Ta'ala. Nak duit semata-mata, nak pitih semata-mata. Dalam mengurus amal ibadat pun buat kerja haram juga. Lagi besar dosa daripada mencuri. Kalau hak curi itu sekali diganda, hak tipu orang haji ni nak kata berapa kali diganda tak tahulah. Pikul lah dia. Pikul dia. Apa yang dibuat itu. Jangan suka. Wattaqun ya ulil albab. Dan bertakwa kepada aku, wahai manusia, wahai orang yang beriman. Orang yang mempunyai akal fikiran. Orang yang ada akal fikiran, bertakwa kepada aku Allah. Aku mengetahui segala-galanya. Aku tahu yang nyata, yang sembunyi. Semua aku tahu belaka. Ini Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا إن الله غفور رحيم. Maksudnya, tidaklah menjadi salah kamu mencari lempah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih sampai Al-Masyaril Haram di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya dan sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu.
Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Selain daripada itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Yang pertama daripada ayat yang kita baca ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak melarang mereka berniaga pada masa mengerjakan haji. Kerana sebelum kedatangan Islam, mereka berniaga di pasar Ukaz, di pasar Mujnah dan Dhul Majar, nama tempat di zaman jahiliah. Mereka berniaga di situ saja. Dan Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada mereka. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Dan tidaklah menjadi kesalahan kepada kamu ketika kamu mengerjakan haji itu, kamu mencari kurnia kelebihan daripada Tuhan kamu, termasuk kelebihan mencari harta dunia di samping mengerjakan ibadat. Dengan berniaga tidak menjadi salah, cuma jangan tipu lah. Tipu tak boleh. Sukatan, timangan dan umpamanya. Berniaga dengan cara yang baik yang ada ajar oleh Islam. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang bersifat penyayang bila dia menjual, bila dia membeli, dan bila dia mengendalikan urusan. Tuhan beri rahmat. Dia menjual yang tidak menindas orang. Nak untung lebih daripada lalu siapa tindas orang. Itu tidak mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Nak beli pula, jangan beli sampai rugi orang. Tawa-tawa daripada lalu sampai rugi benar habis modal. Ini pula lalu tak boleh. Biarlah bertimbang rasa antara satu sama lain. Tuhan beri rahmat kepada yang menjual dan membeli, yang mengendalikan urusan. Orang pejabat, orang mana pun mengendalikan urusan orang ramai. Jangan buat main-main. Ni mari, esok mari pula. Mari semua mari esok pula. Lepas esok. Memainkan orang. Ini tidak boleh. Selesaikan urusan dengan mudah. Tuhan beri rahmat. Matang-matang kita ada kuasa buat main urusan orang, buat lambat-lambat. Birokrasi. Jadi masalah jual, beli dan mengendalikan urusan. Ini perkara yang umum. Sehingga di musim haji pun Allah Ta'ala benar berniaga, tak jadi salah. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Maka apabila kamu telah selesai melaksanakan wukuf di Arafat, disebut Arafat. Quran menyebut Arafat, ada orang sebut Arafah saja. Arafat dengan lafaz jamak, bukan Arafah. Itu Quran memperkenalkannya. Tak jadi salah sebut Arafah pun. Tapi kalau ikut sebutan Quran, Arafat. Arafat. Tunaikan wukuf di Arafat. Yang mana mengikut mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i rahimahullah, dan qaul Imam Ahmad. Bermula dengan awal wukuf Arafah masuk waktu zuhur sehingga naik fajar hari yang ke-10 Zulhijjah. Itu mengikut satu riwayat. Mengikut riwayat yang lain,
Dibenarkan lagi lepas naik fajar itu. Kerana disebut ada seorang sahabat yang kehilangan unta. Nak kerja haji dengan Nabi. Kerja-kerja, Nabi dah sapa dah di Muzdalifah. Lalu dia kata, "Ya Rasulullah, saya hilang unta Rasulullah. Tak sempat dengan Rasulullah. Saya ingin mari." Nabi kata, "Orang yang semaya subuh dengan aku, haji bersama dengan aku." Tapi ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuatnya, mestilah Arafah itu wukuf, waktu wukuf Arafah. Kehendak-hendaknya, seboleh-bolehnya ialah masuk waktu zuhur. Tapi ada juga ulama mengatakan masuk hari Arafah itu sudah masuk wukuf Arafah. Wukuf Arafah ni adalah rukun haji yang sangat penting. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah, disebut dalam hadis. Begitu. Fadhkurullah indal masjidil haram. Dan sebutlah kamu akan Allah dengan bertabiah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata wal mulk la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku. Iaitulah mengeyakan seruan Nabi Ibrahim AS yang mengajak manusia menunaikan haji. Dan Allah Ta'ala perintah menunaikan haji dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan berzikir dengan sebanyak-banyaknya, bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala beri kurnia Islam. Sebelumnya kita tak tahu apa dia Islam ni. Nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Summa afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian bergeraklah kamu beramai-ramai sebagaimana orang ramai bergerak. Meninggalkan Arafah, pergi ke Muzdalifah. Perkara ini dilakukan sejak zaman sebelum Islam. Tuhan kata buat, macam orang buat, tak ada masalah. Itu amalan yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Summa afidu min haitsu afadhan nas. Bergerak pergi ke Muzdalifah sebagaimana pergi ke Muzdalifah yang dilakukan sebelumnya. Bermalam di situ, di Muzdalifah itu. Dan Nabi mengerjakan bermalam di Muzdalifah. Masuk dalam wajib haji. Haji ini ada rukun, ada wajib. Ibadat lain, rukun dengan wajib ini sama aja. Haji, rukun lain, wajib. Wajib lah. Dia ringan pada rukun sikit. Rukun ni kalau tak ada, menyebabkan hajinya tidak sah, kena qada semula. Wajib ni kalau ditinggalkan kena bayar dam. Haji itu boleh sah. Dia bayar dam, disembelih binatang dan seumpamanya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gunakan waktu ibadat untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ibadat ni kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Bukan sahaja kita menunaikan rukun-rukun ibadat itu, syarat-syarat ibadat itu. Ambil peluang bertaubat di atas dosa yang dilakukan. Kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan Nabi SAW mengambil peluang serta ibadat beristighfar. Bukan sahaja ibadat haji, termasuk ibadat puasa dan ibadat-ibadat yang lain. Disebut dalam hadis, lepas semayang Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Ini wirid Nabi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekurang-kurangnya. Lepas tu barulah bangun pergi. Hak panjang-panjang tu orang capu. Ada riwayat Nabi istighfar 3 kali. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sahih, lepas semayang Nabi bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali.
lepas sembahyang, itu jadi amalan Nabi. Dan Nabi menyebut sebaik-baik istighfar itu Sayyidul Istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi. Sebaik-baik istighfar itu ialah kamu menyebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesiapa yang menyebutkannya di waktu malam, mati di malam itu dia masuk syurga. Dan siapa yang menyebut di waktu siang, mati waktu siang dia masuk syurga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikenal dengan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Maknanya Allahumma anta rabbi, ya Allah ya Tuhanku, engkau saja Tuhan aku. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk, engkau jadikan aku dan aku hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku di atas perjanjian dan kesetiaan kepadamu. Mastata'tu, selama aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang aku buat. Wa abu'u laka, dan aku berlepas diri denganmu juga daripada dosa-dosa itu. Bi ni'matika 'alayya, dengan nikmat kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, aku lepas diri daripada dosa-dosa aku. Faghfirli, ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak mengampunkan dosa melainkan engkau, wahai Tuhanku. Itu riwayat. Riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi, ya Rasulullah, ajar kepada saya satu doa, saya nak baca dalam sembahyang. Sayyidina Abu Bakar minta Nabi ajar doa masa dia sembahyang. Sebaik-baiknya selepas tahiyat, ataupun pada masa sujud, ataupun selepas sembahyang. Nabi kata, qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menzalimi diriku zalim yang banyak, dan tidaklah mengampun dosa-dosaku melainkan Engkau. Ampunilah aku dengan pengampunan yang datang dari sisimu, dan rahmatilah aku, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang istighfar. Boleh berlapat dengan apa saja, sekurang-kurangnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pendek saja. Apa saja lafaz istighfar. Beristighfar banyak-banyak, khususnya yang lebih galakkan ketika beribadat dan selepas ibadat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Maksudnya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya,
sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam hari itu ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang akan memperolehi bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya. Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang bersegera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Ayat ini masih lagi berkait dengan ibadat haji, tetapi menjadi pengajaran pada ibadat-ibadat yang lain. Maka apabila kamu telah selesai menunaikan ibadat haji kamu, kerja-kerja haji kamu, maka ingatlah Allah. Sebut Allah seperti kamu ingat ibu bapa nenek moyang kamu. Sebut ibu bapa nenek moyang kamu yang jaga kamu, beri makan kamu. Ayah aku, mak aku, nenek moyang aku begini-begini. Bangga dengan nenek moyang saja, lupa pada Allah Ta'ala. Tuhan kata ingat juga kaku. Bila sudah kamu selesaikan ibadat haji itu, kamu sebut akan Allah sebagaimana kamu sebut nenek moyang kamu, bapa kamu, bukan lebih pada sebut ibu bapa lagi sebut Allah ni. Kerana kurnia Allah lebih pada kurnia ibu bapa. Allah Ta'ala jaga kita, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Yang tidak ada mengantuk dan tak ada tidur, Allah Ta'ala jaga kita. Mu ayah kita tak tahan tidur, letih, berhenti, Allah Ta'ala jaga kita. Setiap denyut nadi, degup jantung dalam perut ibu sampai dalam kubur diperhati oleh Allah Ta'ala sepanjang masa sampai hari kiamat. Maka kurnia Allah lebih pada ibu bapa lagi. Sepatutnya kena sebut, ingat pada Allah lebih pada ibu bapa lagi. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di kalangan manusia ada orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami dunia ini. Minta dunia saja dan tak ada bahagian untuk akhirat. Minta murah rezeki, minta kaya derah, minta panjang umur, bini comel, tok laki lawa, anak dan sebagainya. Minta hal-hal dunia, minta naik pangkat, minta macam-macam, lupa pada hari akhirat. Kalau boleh dunia, maka boleh dunia saja, maka tak ada bahagian untuknya di hari akhirat. Ada manusia yang begitu, duk ke hal dunia saja, lupa hari akhirat. Pada dunia ini sementara waktu saja. Dunia sangat pendek dibandingkan dengan dalam kubur yang lebih lama pada atas dunia. Akhirat yang selama-lamanya. Tetapi sebahagian manusia minta hak pendek ni saja. Walaupun 70 tahun, walaupun 1000 tahun umur macam Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam kubur berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun Nabi Nuh dalam kubur dia. Sikit di atas dunia, walaupun dia umur 1000 tahun di atas dunia ni. Dalam kubur lebih panjang. Tapi banyak manusia minta hak dunia saja. Itu di kalangan manusia. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Dan di kalangan mereka ada orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah pada kami dunia ni baik dan di akhirat juga baik, dan peliharakanlah kami dari azab neraka. Ada orang begitu berdoa dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, kurnialah, berilah pada kami dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga baik, wa qina azaban nar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Nabi sentiasa berdoa dengan doa ini. Kadang-kadang Nabi doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kadang-kadang Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Makna dia serupa saja. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pada aku dunia ini baik, akhirat baik, dan pelihara daripada azab neraka. Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat, meriwayatkan hadis, tak tinggal doa, menasihatkan murid-murid dia berdoa dengan doa ini. Diriwayatkan Nabi menziarah seorang pemuda yang sakit tenat, macam anak ayam ku kekek. Nabi kata, meminta apa dengan Tuhan? Dia kata, ya Rasulullah, saya minta ya Tuhanku, kalau saya buat dosa, minta hukum atas dunia ni lah, belum saya mati. Nabi kata, jangan begitu, tak boleh doa begitu, mu tak sanggup hadapi. Kalau Tuhan beri sungguh, minta Tuhan hukum atas dunia, nanti mu tak sanggup Tuhan hukum atas dunia kan. Jangan begitu, doa yang Tuhan ajar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Lalu pemuda tu doa dengan doa ini. Baik sakit dah, jadi mati, nak mati dah. Baik, Tuhan makbulkan doa dia di dunia, dan bila Nabi kata di akhirat boleh juga, sudah tentulah sahabat ni boleh kebaikan di akhirat, boleh dua-dua. Kalau kita doa dengan doa ni atas dunia tak boleh, tak dekat nak doa lah. Doa dia apa, nega rugi macam pakak tak naik juga, macam tudanya kena pecah pula tu. Doa dah macam mana dak jadi. Kadang-kadang Tuhan nak beri di akhirat. Tuhan nak beri akhirat, so kita doa acak, tak berhenti. Tak boleh dunia. Tuhan nak kumpul nak beri di akhirat kelak. Tuhan beri begitu. Dan sebab itu jangan putus hati daripada doa ini. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang yang mendapat bahagian mereka daripada apa yang telah mereka usahakan, dan Allah Ta'ala itu sangat segera perhitungannya. Hisab Allah Ta'ala sangat segera. Kebaikan dunia mendapat harta benda yang berkat, yang mendatangkan kebaikan, kalau kita doa dengan doa ini. Kebaikan akhirat pula dapat pahala yang banyak, dihisab dengan mudah di padang mahsyar, dan diberi syurga yang melimpah ruah nikmatnya tak terhingga. Kebaikan dah di akhirat. Maka jangan lupa dengan doa ini. Doa ni barang reti belaka, carilah doa pelik-pelik. Ni suka pilih doa pelik-pelik, hak pelik pada orang. Hak pelik pada orang ni jadi apa begitu? Pelik pada orang. Ini doa yang paling besar sekali disebut dalam Quran, diajar oleh Allah Ta'ala. Dan diriwayatkan ada seorang sahabat, bila orang kata tu doa ke saya, tu doa, tu dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dengan doa tu saja. Doa tu orang minta tolong doa dengan doa ini saja cukup. Cukup memberi kebaikan kepada orang itu. Ini doa yang sangat hebat disebut dalam Quran yang Tuhan ajar sendiri. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebut Allah pada hari-hari yang dikira ayyam ma'dudat adalah hari tasyrik. Hari raya, lepas tu hari tasyrik. Ayyam ma'lumat 10 hari bulan Zulhijjah, ataupun hari sampai 13 Zulhijjah. Ayyam ma'lumat. Ayyam ma'dudat hari tasyrik. Berzikir. Ulama mengatakan di antaranya ialah takbir mutlak dan takbir muqayyad.
Dalam mazhab Syafi'i kita takbir mutlak ni malam raya sehingga sembahyang raya. Takbir muqayyad daripada subuh hari Arafah. Ada ulama kata asar hari Arafah, subuh hari ke-9 boleh takbir tiap-tiap lepas sembahyang sehingga akhir hari tasyrik, asar hari yang 13 Zulhijjah. Itu takbir muqayyad pada hari-hari yang dibilangkan. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ism alaih. Barang siapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang ke-12, balik ke Mekah tinggal Mina, tak jadi kesalahan padanya. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Dan barang siapa yang tunggu hari 13, tak jadi salah padanya, boleh kelebihan tambah lagi. Limanit taqa, bagi siapa bertakwa kepada Allah. Itu hari-hari tasyrik, hari-hari haji. 13 hari paling akhir sekali, 12 boleh berundur daripada Mina, tak jadi salah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, takut pada Allah, ikut perintah, tinggal larangan. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan menghadapnya di mahkamahnya di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam.